النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat solat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, ibadah solat dan termasuk ibadah-ibadah lain yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan diberikan ganjaran sebaiknya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini melayakkan kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan, sebelum saya lupa, ada pesanan daripada pihak masjid. Juzuk 21 dah ada dekat bilik tamu belakang ni. Bolehlah ambil kan. Jumpa Ustaz Surul tadi, Imam Surul yang beritahu tadi. Juzuk 21 dah ada dekat belakang ni, dekat bilik tamu ni. Sebab kita dah tinggal beberapa muka surat lagi ni. InsyaAllah. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita akan sambung lagi kuliah tafsir kita pada muka surat yang ke-184. Muka surat 184 ayat yang ke-34. Surah Al-Ankabut ayat 34, muka surat 184. InsyaAllah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jumpa tuan ya, 184. Muka surat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين صدق الله العظيم. Inna nun bersabdu, semua nun bersabdu dalam Quran wajib dengung qadar 2 harakat. Inna munziluna, nun yang mati bertemu dengan zai, ikhfa hakiki, kerana zai itu salah satu daripada 15 huruf, huruf ikhfa. Jadi kita baca dengan menyembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf zai, maka jadilah bunyi munzilun, campuran bunyi nun mati dengan zai itu. Dengung qadar 2 harakat. Ala ahli, huruf mad yakni alif saghirah, alif kecil. Yang mati bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, maka di sini hukumnya mad jaiz munfasil. Dulu kita dah bincang mad ni ada 2, yang munfasil, satu lagi muttasil. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah berbaris dalam 2 perkataan, dia akan jadi mad jaiz munfasil. Munfasil tu terpisah. Apa yang terpisah? Huruf mad daripada huruf hamzah. Tuan-tuan tengok dekat depan tu as-samai, itu mad wajib tetapi muttasil. Muttasil ni bersambung. Apa yang bersambung? Huruf mad alif tu dia satu bersambung dengan hamzah dalam satu perkataan. Dia bertemu dengan hamzah satu perkataan. Jadi dia muttasil bersambung, munfasil bercerai. Bercerainya huruf mad ala ahli, huruf alif bercerai daripada hamzah. Sebab itu kita panggil mad jaiz munfasil. Kedua-dua mad ni sama ada mad jaiz munfasil pada perkataan ala ahli ataupun as-samai mad wajib muttasil, kita bacakan dengan 4 harakat. Selamat insya-Allah. Ada separuh orang sebut nak kenal mad jaiz munfasil ni, mad jaiz ni dia hamzah duduk atas rumah alif. Cuba tuan-tuan tengok ala ahli tu. Jadi ada hamzah, bawah tu ada alif. Adapun kalau mad wajib nak kenal, hamzah tu tak ada rumah dekat as-samai tu. Dia terkonteng-konteng kat situ, rumah tak ada. Itu mad wajib. Tapi kena hati-hati juga mad jaiz munfasil ni. Biasanya hamzah tu ada rumah kan. Kalau perkataan amanu, aminan, dia tak ada, hamzah tak ada rumah. Hamzah tak ada rumah. Itu satu perkataan yang sejumpalah setakat ini. Wallahu a'lam. Jadi ala ni mad jaiz munfasil, kita baca 4 harakat. Ala ahli hadhil qaryati rijza. Jim yang mati qalqalah, yakni qalqalah sughra, kerana dia duduk di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah perkataan, tengah bacaan kita kan.
Rijza. Jadi jim yang mati ada bunyi detakkan suara, bunyi lantunan dia. Kalau sebut salah lah tu. Zam minas sama. Zam minas sama tu zai bagi dua di atas bertemu dengan mim. Ni idgham ma'al gunnah kerana mim adalah daripada huruf idgham ma'al gunnah yang 4. Ya, waw, mim dan nun. Kita baca dengan memasukkan bunyi nun mati pada rijzan itu ke dalam huruf mim dan dengung qadar 2 harakat. Rijzam minas sama'i. Ni mat wajib kita dah bincangkan tadi. Mat wajib mutasil 4 harakat. Sama'i bima kanu yafsukun. Yafsukun, kun tu man arid disukun. Kita boleh baca 2 atau 4 harakat atau 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan, lebih kurang bunyi dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna munziluna ala ahli hazihil qaryati rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Allah. Ayat 34. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada penduduk negeri ini seksa dari langit disebabkan mereka melakukan kejahatan. Jadi kita sebenarnya tuan-tuan masih lagi membincangkan tentang kejahatan kaum Lut atau penduduk Sadum. Kan? Kita dah bincang minggu lepas bagaimana orang-orang Sadum ni, penduduk Sadum ni, mereka ini melakukan kejahatan yang banyak. Yang paling besarnya homoseksual, merampas satu orang, kan? Kemudian mengangkat kain menunjukkan kemaluan ke orang. Ini perangai orang Lut. Jadi sambungan ayat ni, sesungguhnya kami akan menurunkan kepada penduduk negeri ini seksa dari langit disebabkan mereka melakukan kejahatan. Allah Ta'ala sebut dia akan turunkan seksa kepada kaum Lut. Sebab apa? Sebab mereka lakukan kejahatan. Setelah malaikat itu memberitahukan kepada Nabi Lut bahawa dia akan selamat, ini kan kita dah bincang itu, datang malaikat ke rumah Nabi Lut menyamar sebagai seorang lelaki yang cantik. Nabi Lut risau. Kemudian malaikat beritahu, jangan risau. Kami ini sebenarnya utusan yang dihantar untuk membinasakan kaum kamu. Jadi kamu pergilah. Fa'asri bi ahlika biqit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad. Kamu pergi keluar sebelum subuh masuk. Kenapa? Allah Ta'ala sebut inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Janji kemusnahan mereka ini pada waktu subuh. Bukankah subuh dah dekat? Wahai Lut, keluarlah cepat kamu dengan ahli keluarga kamu. Illa ajuzam fil ghabirin. Melainkan isteri kamu ni yang bersubahat dengan kaum kamu. Dia akan tinggal. Dia akan musnah. Kamu keluar. Lalu mereka berkata, malaikat berkata, kami diperintahkan oleh Allah untuk menimpakan bala dan malapetaka yang akan menggoncang dan mendebarkan hati mereka apabila seksaan dari langit itu datang menimpa. Kerana mereka telah melakukan kejahatan dan perbuatan fasik yang sudah pun menjadi kebiasaan dan tabiat bagi mereka. Homoseksual, rampih satu orang, baling orang dengan bahan letupan, baling dengan batu kerikil, angkat kain tunjukkan kemeluan ke orang, macam-macam ni. Kan perbuatan jahat kaum Lut ni. Maka Allah Ta'ala pun binasakan mereka. Dalam ayat ini disebutkan bahawa seksaan itu telah ditimpakan dari langit, rijzam minas sama.
Tetapi mengikut pendapat yang termasyhur daripada para ulama bahawa bencana yang melanda itu merupakan gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga menggoncangkan seluruh negeri Sadum serta meruntuhkan seluruh bangunan yang ada di situ, lalu terbenam ke dalam perut bumi dan peninggalannya menjadi tanda, iaitu negeri yang sudah musnah itu bertukar menjadi sebuah tasik yang sangat dalam, jauh ke bawah dari permukaan laut yang dinamakan dengan Mahrul Mayyit atau laut mati yang airnya terlampau asin. Kita sebut laut mati tu. Sebagian ulama menyebutkan itu adalah tempat di mana kaum Sadum ini dimusnahkan. Dalam tafsir Qurtubi, tuan-tuan, saya sempat melihat, dan bila kita tengok dalam Al-Quran surah Syu'ara, Allah Ta'ala sebut summa dammarnal akhirin wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzirin. Kami turunkan batu, hujan batu daripada langit, itulah seburuk-buruk azab, peringatan kepada orang-orang yang diberi peringatan, kata Allah. Dan Imam Qurtubi juga menyebutkan bahawasanya bahawa Jibril memusnahkan kaum Sadum ini dengan dia mencabut kaum itu, perkampungan tu diterbaliknya. Cabut Jibril diterbaliknya, kemudian dihempas ke bawah sehingga akhirnya jatuh jauh daripada aras laut. Kan? Dan ada juga kalau berdasarkan surah Syu'ara itu, wa amtarna alaihim mataram minas sama, kami turunkan hujan daripada langit, hujan daripada batu-batu yang telah ditanda nama, sehingga disebutkan tak ada orang yang tak kena batu ni, semua kena, mati semua. Mati semua tu Allah Ta'ala benamkan perkampungan ni, sehingga disebutkan jadi laut mati ni yang lebih rendah daripada aras laut. Jibril angkat terbalik kan, bonam kerana kejahatan mereka. Banyak sangat maksiat, Allah Ta'ala beri peringatan. Di sini bukan peringatan lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan kerana telah melatanya maksiat di atas muka bumi pada masa ketika itu. Kemudian pada ayat yang ke-35, walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, tinggalkan sebahagiannya untuk menjadi bukti yang terang bagi kaum yang mengerti. Allah Ta'ala tak adalah Allah Ta'ala musnah tu jadi gata tahu, tapi ada kesan-kesan peninggalannya. Untuk apa? Supaya nanti manusia lalu lalang boleh tengok, boleh ambil balik pengajaran, boleh singkap balik cerita ni. Kenapa pula kampung ni musnah? Jadi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, katakanlah wahai Muhammad pada orang Quraisy Mekah ni, siru fil ard, berjalanlah kamu atas muka bumi ni, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, tengok macam mana akibat balasan Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran para rasul. Jalan kita tengok. Sebab tu kalau kita pergi ke Mesir, Jordan, ini banyak kesan-kesan peninggalan sejarah nabi-nabi terdahulu yang kita kena pergi, tuan-tuan. Nanti kalau kita tengok tempat tu sendiri, kita baca Quran, apa yang kita tengok dalam Quran ni betul-betul ada depan mata kita. Ia menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah Taala sebut dalam Quran ni, ada lagi kesan-kesan peninggalannya, masih ada lagi. Jadi kita pergilah, Palestin, Jordan, Syam, Syria, Mesir. Ini kawasan-kawasan Ardun Nubuwah, bumi kenabian yang banyak kesan-kesan itu tinggal. Di sini disebutkan, di sini ditinggalkan sebahagiannya. Imam Qatadah rahmatullah alaih menyebutkan maksud tinggal sebahagian itu ada lagi kesan-kesan peninggalan, batu-batu binaan rumah dia tu yang tercicir, yang ada kat situ sebagai sisa supaya orang
tahu benar-benarlah berlaku kemusnahan pada kaum itu. Itu kata Imam Qatadah. Ada lagi batu-batu kalau pergi kat situ. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rumah ada lagi kesan-kesan, bekas-bekas peninggalan, tapak-tapak rumah ada lagi situ. Kata Ibnu Abbas. Imam Mujahid pula sebut, di sana ada air, takungan air berwarna hitam, pekat kan di atas bumi. Sehingga Imam Qurtubi menyebutkan dalam kesimpulan dia, ketiga-tiga pendapat ni tak ada orang pun yang membangkang. Semua empat yang bersetuju. Kan semua nampaknya bersetuju. Kalau kita ada duit, bolehlah pergi sana ni kita tengok kawasan-kawasan ni di mana Allah Ta'ala telah musnahkan orang-orang yang melakukan maksiat di atas muka bumi ini. Setelah itu Allah menyebutkan pula bahawa malapetaka itu telah diabadikan oleh Allah sebagai tanda yang akan diambil oleh mereka yang mahu menjadikannya sebagai pengajaran, iaitu orang-orang yang mahu menggunakan akal dan fikiran. Jadi orang yang gunakan akal fikiran, apa saja yang dipandang oleh matanya, akal dia akan proses dan seterusnya dia akan kembali ke hati. Lantas boleh mendatangkan rasa kagum dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akal dia cerdik, akal yang beriman, orang sebut, bila dia pandang sesuatu, mata ni akal tu akan proses. Akhirnya dia akan kembali ke hati dan hati akan meyakini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita baru semalam tu, hari Jumaat lepas kan, kita bincang di surau Jamaliyah. Juzuk berapa? Juzuk 4 baru di surau Jamaliyah. Kan Allah Taala sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kepada siapa? Li ulil albab. Ulil albab ni orang-orang yang cerdik akal fikirannya. Apa ulil albab ni buat? Kita tengok bawah tu. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Iaitu ulul albab ni orang yang sentiasa mengingat Allah ketika berdirinya, ketika duduknya, ketika dia mengereng tidur. Sebab maksud di sini orang ulul albab ni hati fikirannya sentiasa mengingat Allah pada apa jua keadaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita tengok. Ulul albab ni apa? Dia berfikir pada kejadian langit dan bumi. Entah dia ingat Allah, akal fikirannya merenung Allah Ta'ala, hati pun merenung Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dia nampak, dia fikir tentang kejadian ni, sehingga akhirnya keluar apa daripada mulut mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban. Tuhanku, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, kamu tak jadikan semua ni ya Allah main-main sia-sia. Faqina subhanak, maha suci engkau daripada segala sifat yang tak layak. Faqina azaban nar, maka selamatkanlah kami daripada api neraka. Itu ulul albab. Orang yang, iaitu orang yang mahu menggunakan akal fikiran. Tengok sesuatu, akhirnya kembali ke dalam hati, maka dia akhirnya dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilihat. Jadi tanda-tanda kebesaran ni, tanda-tanda kemusnahan ni tak akan dapat memberi pengajaran kepada orang yang gagal menggunakan akal fikirannya dengan baik. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 137 dan 138 surah As-Saffat yang berbunyi, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-laili afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kamu dalam perjalanan kamu
melalui bekas-bekas kesan mereka pada pagi-pagi dan pada malam tidakkah kamu fikirkan. Kau pagi kau lalu kawasan tu, malam kau tak nak fikir kau. Siang mungkin sibuk mencari kehidupan, tak sampai nak mikir. Malam orang nak berehat, masing-masing dah balik ke rumah. Kerana malam Tuhan jadikan untuk kerehatan. Nah, malam ni lah fikir. Sebab tu malamlah tempat yang sesuai untuk ibadah, untuk bertafakur. Kita dah sunyi daripada kesibukan dunia. Otak kita dah lapang dari memikirkan dunia. Kita dah berehat. Masa ni lah masa yang paling sesuai untuk bertafakur. Tetapi manusia tidak melakukannya. Sayyidina Umar buat. Kan dulu kita dah selalu kita sebut Sayyidina Umar malam-malam sebelum tidur dia ada kayu kan. Dia kotok tapak kaki tu. Sambil dia berkata, wahai diri, hari ni apa kau buat? Tengok balik dari pagi tadi sampailah ke malam. Apa yang diri dia buat? Berbanyak amalan dia buat. Masa-masa yang diruangkan untuk apa? Kan? Pagi pergi kebun, motong tidur, pergi tidur makan, tidur balik, makan balik, tidur balik. Itu yang penuh lah, memang masalah lah macam tu. Barulah nak kita nampak. Kan? Jadi tinggal kesan-kesan ni. Hari ni kita kat Malaysia Ustaz, tak ada kesan-kesan peninggalan ni. Memang tak ada. Tapi banyak kesan. Duk kubur tu, orang yang telah dimatikan oleh Allah. Itu pun tanda kebesaran Tuhan juga. Orang tu hidup lama dulu, lebih dulu pada kita. Sekarang telah dimatikan. Yang ada batu-batu nisan di atas. Itu semua peringatan kepada kita semua bagi yang berakal. Lalu tu bagilah salam. Sebab mungkin kita ke situ, tak pun ke bawah tu tak pun ke Senamu. Besok kok sombong-sombong dengan orang tu kita masuk, tak diapik kita. Apik tu apa? Tak di apa? Tak dipeduli dia orang. Tak dipeduli kat orang situ, tak diapik pula. Tak dipeduli Kan Imam Qutubi sebut, ada orang yang masuk ke perkampungan barzah, orang tak layan pun dia. Sebab dulu masa dia pergi perkampungan barzah tu, dia lalu kawasan tu, salam pun tak. Lepas tu terbarai dekat situ, insiden. Bumi pun sebelah tu. Bayar peduli dia dari sini. Ada lalu bawa ikan tilapia. Salam pun tak bagi. Baik tu Nabi ajar. Setiap kali sampai ke kubur, kita bagi salam. Kita doa, kita sebut. Kami pun akan mendatangi kamu besok. Kan? Barulah kita masuk ke situ. InsyaAllah diraikan orang. Dunia lain kan. Kemudian ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami utus saudara mereka Syuaib. Di Allah Ta'ala dah cerita tentang Nabi Lut, dicerita pula tentang kisah Nabi Syuaib. Dan kami utus saudara mereka Syuaib ke negeri Madian. Seraya dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan takutilah pembalasan hari akhirat dan janganlah kamu membuat bencana di muka bumi. Ini dah banyak kali kita jumpakan dalam surah juzuk 8 tu, juzuk 8. Surah A'raf ada cerita ni. Surah Hud ada cerita ni. Surah Syu'ara ada cerita nabi-nabi ni. Dia betul-betul itu. Surah A'raf, surah Hud, surah Syu'ara sampai surah Ankabutnya. Cerita ni sama susunnya. Kan? Jadi surah dalam cerita kisah Nabi Syuaib ni Allah Ta'ala ulang balik mengingatkan kita yang dihantar ke negeri Madian sebagai Rasul. Di mana dia menyeru kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan takutilah pembalasan hari akhirat dan janganlah kamu membuat bencana di muka bumi. Itu nasihat Nabi Syuaib kepada kaumnya. Inni lakum rasulun amin. Idh qala lahum Syuaibun. Kata ketika Syuaib kata kepada kaumnya, ala tattaqun, kenapa kamu tak takwa pada Allah? Inni lakum rasulun amin. Aku ni rasul
yang dipercayai kepada kamu, fattaqullaha wa ati'un, takwalah kamu kepada Allah, taatilah perintah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tak minta upah pun, cuma nak ingatkan kamu semua, kata Nabi Syuaib kepada kaum dia. Di mana perangai kaum Nabi Syuaib ni, ni semua ada manusia buat ni, iaitu mengurangkan timbangan dan sukatan. Ini banyak berlaku kepada orang-orang meniaga lah. Kan? Jadi orang meniaga kena hati-hati. Sampai ada satu surah yang mengutuk perbuatan mengurangkan sukatan dan timbangan. Surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Neraka wil lah ataupun jahanam lah, celakalah bagi orang-orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Kan? Allah Ta'ala turun satu surah khusus. Sebab dulu-dulu dah ada dah ni. Orang Syuaib ni dia mengurangkan timbangan. Sehingga Nabi Syuaib pesan, fa'auful kaila wal mizan. Kamu naklah sempurnakan sukatan dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kau sempurnakan sukatan, timbangan, kau sukat betul-betul. Kau timbang betul-betul. Kau jadi peniaga, terlebih kita niat sedekah. Duit dapat, pahala pun dapat. Biar dia terlebih, jangan berkurang kepada orang yang menyukat. Ini betul-betul sekilo tapat-tapat dia, kalau kurang masalah pula kita. Ya lebih sikit tak apa, niat sedekah. Kan? Kau sukat timbang atau sukat. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Kamu jangan rugikan orang. Orang beri kau duit. Cukup-cukup untuk orang sekilo. Kau bagi barang yang bawa hanya 850 gram. Tu kan dah menipu nama itu. Nabi Syuaib pesan, jangan kau rugikan orang. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi ini setelah mana Allah Ta'ala cantikkan binaan dia, makmur kan. Kau jadi perosak pula atas muka bumi ini. Jangan kau buat macam tu, kata Nabi Syuaib. Tapi tak dipedulikan oleh kaum dia. Sehingga pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kaumnya menyebutkan, waqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Kau ikut Syuaib ni memang kau rugi. Apa dapat? Ustaz kau kita berniaga tak tipu sikit mana ada untung Kata kau dah tipu sikit-sikit, kau untung. Kau tipu sikit untung. Sikit kau tipu banyak, untung banyak. Tipu banyak. Kan? Tu perkataan orang hari ni, orang tak beriman lah. Kan? Tak ada untung dah. Kaum sebut. Waqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Sebut awal juzuk 9 cerita kan. Berkatalah pemuka-pemuka, ketua-ketua kaum Madian ni, kalau kau ikut Syuaib kau akan rugi. Maka akhirnya Allah Ta'ala binasakan mereka dengan akhadhathumur rajfah. Allah Ta'ala turunkan gempa bumi yang menggoncangkan airnya habis. Fausbahu fi darihim jasmin, mati bergelimpangan dalam rumah masing-masing. Mati bergelimpangan dalam rumah masing-masing. Ini balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Madian. Kata Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsir Muni ni, di mana Allah Ta'ala hantarkan gempa bumi yang besar skala dia, tak tahu berapa kekuatan gegaran itu, yang akhirnya merobohkan tiang-tiang rumah, runtuh. Kemudian dengar pula satu jeritan tempikan yang cukup keras, suara yang akhirnya mematikan mereka. Dan tak cukup dengan itu, kata Dr. Wahbah di sini, dia hantarkan awan gelap gulita yang akhirnya mencabut nyawa mereka. Lengkap dah tu. Gempa buminya lagi dengan suara pekikan
dengan awan gelap hitam, mendatangkan ketakutan dan kengerian, kegerunan dalam diri. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan dalam rumah masing-masing. Ada juga ulama waqila, sebahagian ulama menyebutkan sebahagian mereka dalam gegaran bergogar tu Allah Ta'ala campakkan mengenai orang lain, berlagu sama sendiri, akhir mati. Ini yang Allah Ta'ala azab kepada kaum Madian yang perangai dia mengurangkan sukatan dan timbangan. Fakadzabuhu fa'akhadat. Ada kat sini ayat ni, sama ayat ni. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asfahu fi darihim jasimin. Cuma juzuk 9 tu tak ada fakadzabu, terus fa'akhadat je. Kemudian itu mereka mendustakannya, lalu diseksa oleh gempa yang hebat sehingga semuanya mati berkaparan di rumah mereka. Mati semua kan. Saya selalu sebut kita ni beruntung tuan-tuan sebab kita ni umat akhir zaman. Numpang tuah Nabi Muhammad, keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni buat dosa banyak dah. Tapi Allah Taala simpan kita muka bumi ni. Ingat kita macam-macam ingat. Rezeki masih lagi terus Tuhan beri. Badan masih lagi sihat, anak-anak menjadi, rumah selesa, kan? Kenderaan selesa. Cukup selesa semua. Kan? Sebab tu ramai lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhir-akhir ayat dunia ni tuan-tuan. Orang yang lupa ni lebih ramai daripada orang yang ingat. Allah Ta'ala pun sebut wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat orang-orang yang bukan nama syukur dah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat orang yang nama syukur. Bukan itu maksud ayat tu. Sikit sangat orang yang bersyukur. Tu sebab kalau kita nisbah tengokkan orang yang datang masjid surau dengan kawasan setempat. Cuba tengok berapa ratus orang yang tinggal tu. Tolak laki orang perempuan, orang lelaki. Berapa ratus orang lelaki. Berapa yang datang ke surau ke masjid? Saya ingat kok betul-betul mana-mana tompek pun kok orang lelaki semua datang. Surau tu tak muat tu dah. Baik surau Jamaliah, baik surau Ihsaniyah, baik masjidnya. Kan dia tak seperti di negara-negara Arab. Kita tak tahu sebab apa, mungkin sebab dia orang tu dokek dengan ialah kawasan Nabi, Ardun Nubuwah kan. Kemudian kesan-kesan tu ada lagi. Bila mereka baca Quran, mereka tahu cerita tu, bahasa mereka tengok tu, mereka sentiasa ingat. Mungkin sebab itulah. Sebab tu masa di ngaji Mesir pun, masjid penuh ya. Tempat-tempat mana masjid kita pergi penuh. Kita sembahyang jadi seronok, ramai. Kan besar pahalanya. Kan masuk juga di Turki kan. Bila kita pergi Jordan ke. Tapi tidak berlaku di negara-negara luar seperti kita ni yang jauh daripada tanah Arab sebagainya. Kan orang ni tak ramai lah. 2 saf lah. Boleh kona lah setahun tu. Ni ada kona ada muka ni orang masjid Gombau ni. Ni masjid Cambung. Ni masjid ni. Lebar kan. Ada kona lah orang. Sebab apa tuan? Orang yang baik-baik, yang bersyukur pada Allah ni memang jumlahnya tak ramai. Kita bukanlah kata kita ni baik, tapi kita sentiasa beringat dan kita berdoa mudah-mudahan kita sebahagian daripada orang-orang yang Allah Ta'ala letakkan dalam syurganya yang penuh dengan kenikmatan dan keredaannya. Mudah-mudahan insya-Allah, Allahumma amin. Dan kita pun tidak mengutuk sahabat-sahabat kita. Kita cerita ni supaya kita ingat kalau kita ada kekuatan, ada kesempatan, sesekali burak-burak tu ajak-ajaklah kawan kita ni. Sama-sama datang sini, sama-sama kita berjemaah, mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala rahmati kampung kita, daerah kita, negeri kita. InsyaAllah. Allahumma amin. Itu tuan-tuan cerita tentang kisah Nabi Syuaib. Kan? Kisah Nabi Syuaib. Kita tengok sikit apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni. Di sini Allah menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihi salam yang diutus kepada kaumnya. Yang dibahasakan dalam ayat ini sebagai saudara kepada penduduk negeri Madian. Di mana Nabi Syuaib telah tinggal di sana dan menjadi rasul.
Nabi Syuaib ni kan pak mentua Nabi Musa kan. Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib setelah lari daripada Mesir. Dan Madian itu mengikut kata setengah mufassirin nama satu kabilah dari keturunan Nabi Ibrahim. Madian ni wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madian diutuskan Rasul bernama Syuaib. Jadi Madian ni kata setengah ahli tafsir dia adalah nama satu kabilah Arab dari keturunan Nabi Ibrahim yang sesaudara dengan Nabi Syuaib. Ada kono-kono juga dengan Nabi Syuaib. Madian ni sedang ibunya ialah Mikil binti Lut, anak Nabi Lut. Nabi Syuaib telah menyerukan agama Islam kepada kaumnya dengan menyuruh mereka supaya menyembah Allah dan menunggu dengan rasa takut akan kedatangan hari akhirat di mana seksa Allah akan menanti di sana kepada orang-orang yang kufur dan engkar disebabkan tidak beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Mereka diingatkan bahawa peraturan hidup yang baik yang memberikan sepenuh-penuh perkhidmatan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini janganlah hendaknya dirosakkan atau dibinasakan dengan membunuh orang yang tidak berdosa, memeras hak miliknya, mencuri dan menipu yang menyebabkan kerugian kepada semua pihak. Tetapi kaumnya mendustakannya dan melanggar tegahannya. Akhirnya penduduk negeri Madian itu dibinasakan oleh gempa bumi yang amat dahsyat, menyebabkan mereka semuanya mati berkaparan di mana mereka berada. Bila sebut mati ni tuan-tuan dan puan-puan, dah ramai dah orang mati. Tapi orang macam tak takut mati hari ni kan. Tengok. Orang mati ramai tuan. Kita kadang tengok orang mati itu, tapi tak datang apa-apa dalam diri kita. Itu masalah dengan jiwa kita. Masalah dengan jiwa kita tu. Kita ingat lagi Jumaat itu kan, kita sebut apa tu? Siapa tu? Sufyan Ats-Tsauri. Kan? Sufyan Ats-Tsauri. Dia tak ada pun tengok orang mati dah. Disebutkan dalam tafsir Qutubi lah. Imam Ibnu Abu Atiyah menjelaskan. Dia cerita terlampau-lampau bona tafakurnya Sufyan Ats-Tsauri tu, dia semayang dekat belakang makam Ibrahim. Sampai semayang tu bagi salam, dia pandang ke langit, dia tengok bintang. Dia tengok bintang tu, dia mikir tentang kejadian alam ni, kehebatan Allah ni. Berdiri lama. Dan itulah yang sering dia buat. Kerana lamanya berdiri tu, sakit pinggang-pinggang. Berdiri lama. Budak-budak tak ada sakit dah. Kita kan baru ngecat satu koping dah. Ada yang sakit pinggang. Kan? Sampai akhirnya kata Imam Abu Atiyah, kencing keluar darah kencing. Lama mikir. Sampai setengahnya mengatakan pensan dia. Pensan. Orang-orang dulu, dia mikir macam tu. Ketakutan mereka kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Ketika datang orang ke rumah dia waktu malam, dia minta izin, boleh tak aku semayang kejap, kata dia. Boleh, kata dia. Kau tunggu kejap, kata dia. Dia pun ambil uduk. Bila ambil uduk, pegang air, tengah pegang air teringat ayat. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika mana tengkuknya dirantai, dibelenggu dan mereka diseret. Ingat ayat ni, dia mikir, dia ambil uduk ni. Ketika dia nak basuh, tengok kena tengkuk mikir, macam mana aku itu gini, gitu gini. Ni tetamu tunggu ni. Kata Imam Qutubi, sampai hampir masuk waktu subuh. Tamu kata, Ramo Bona ambil wuduk, rupa-rupa dia mikir situ. Orang dulu mikir, tafakur tu. Kerana ketakutan mereka, pertemuan dengan Allah. Dan semua ditanya besok, tuan-tuan. Tapi kita hari ni tak ada rasa apa-apa pun. Kita rasa mungkin kita mati macam kambing mati. Lepas mati tanam dia orang habis. Tak, tuan-tuan. Besok masuk kubur. Dalam kubur sekian cerita. Belum mahsyar, di mahsyar lagi.
Tak lopeh tak tidak soalan kubur. Tak diazab dalam kubur. Kalau tidur ya tak apa. Kalau masuk bahang syurga, angin sepi-sepi bahasa syurga dalam kubur. Kubur kita diluaskan. Alhamdulillah. Tapi kalau kubur tu sempit, dia hanya ada kiri kanan tanah. Masuk pula kuah dibukakan satu tingkap. Masuk pula bahang-bahang neraka dengan panas dalam kubur. Datang pula syuja'un aqra, mematuk kita. Datang pula malaikat boda lagi, tanya tak jawab, dia boda lagi. Kalau begitu keadaannya dalam kubur, azab kita ni tuan-tuan. Sebablah kita baca ayat-ayat ni tuan-tuan, kisah-kisah orang dulu-dulu ni semuanya dimusnahkan oleh Allah. Dan kita pun akan nanti mati juga. Tak tahu macam mana keadaan kita. Sebab bila kita baca-baca ni tuan-tuan, kita ingat-ingatlah tentang kematian itu. Aksiru min zikri hazimil lazzat. Nabi sebut, perbanyakkanlah mengingatkan perkara-perkara yang boleh memutuskan kelazatan dunia ini. Zikrul maut wa tilawatil Quran. Mengingat mati dan baca Quran lah. Kan? Zikrul maut Nabi sebut. Mengingat kematian. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu. 725 ni kang cerita kaum Ad, kaum Samud kang takut tergantung nak cerita. Jadi saya ingat kita berhenti kat situ. Mudah-mudahan kita bila ngaji tafsir ni makin cerdik. Tuan-tuan kan tengoklah tok guru dulu-dulu orang dulu-dulu kan tak ada senang macam kita. Kaih pagi makan pagi, kaih potang makan potang. Kadang kaih-kaih tak makan. Tapi mereka ibadat masya-Allah nenek moyang kita dulu-dulu. Pondok daun gembira ya, batang kelapa ya. Alih pun kadang-kadang buluh. Sujud berbolang, tidur berbolang-bolang badan. Tapi ya Allah tuan-tuan, mereka boleh ibadah dengan sungguh-sungguh. Tak ada aircon, tak ada kipas. Mereka istiqamah dengan amalan. Kita kapetnya bila sujud tenggelam dahi. Eteh dah ada kipis besar ni, kalau jatuh kipis ni mangkui kita putui leher kita ni tosah kipis. Di kanan dengan aircon lagi cukup selesa. Tak risau jam pun ada nak berapa minit nak semayang apa semua ada. Kipis seliratnya semua. Taklah galap orang nak lagi kan. Semua kemudahan dah ada. Kalau kita tak dapat jaga ibadat, malu kita dengan nenek moyang kita dulu-dulu. Mereka datang surau masjid bawa jamung tu ikat apa pelepah kelapa bakar kan. Sampai rontung-rontung lubang hidung baru sampai masjid, baru sampai surau. Sampai dah. Kita tak sampai-sampai. Jalan torang di kanan dah ada lampu semua. Itu semua kita kena fikir tuan. Nanti akhirnya kita akan terfikir apa? Bonalah orang akhir zaman ni kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dulu orang jalan becak-becak apa semua sampai kan susah naik basikal, tak ada motor, ngayuh berpuluh-puluh sampai dah. Hari ni semua dah ada. Tak payah nak puluh-puluh. Picit butang yang parah telinga motor tu, kereta tu jalan sampai sini. Kita dalam keadaan soga, kuk panih-panih masuk surau masjid ada aircon. Orang dulu dah lah panih-panih dengan becak lagi sampai surau. Tak ada apa-apa. Kan masih lagi boleh jaga ibadah. Bahkan tak kurang nenek moyang kita buat ada tempat ibadah sendiri. Dalam keadaan mereka serba kekurangan. Anak-anak mereka jaga dengan baik. Mereka tak ada wang yang banyak macam orang hari ni. Tapi anak-anak semua dihantar rumah tok guru. Semua dulu-dulu orang dulu-dulu boleh ngaji insya-Allah. Berbeza dengan kita hari ni, setelah jalan dicantikkan, tak ada lagi becak, tak golap ditorangkan, masjid diikonkan, dikipaskan, tempat sujud dilembutkan. Tapi kita tuan-tuan gagal hadam. Nampak apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sama-sama kita ingat, mudah-mudahan kita jadi lebih bersyukur dengan menambahkan ibadah kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya. Jangan lupa tuan-tuan ya, buku dekat belakang. Silakan tuan-tuan kau ada soalan. Biasanya tak ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada kita berhenti sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا محبوبين محترمين في قلوب المؤمنين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم بالصواب.